Hadirin mukminin, kita masih lagi dalam perbincangan berkaitan dengan kitab kita Tazkiyatun Nafs ataupun Tazkiyatun Nufus, pembersihan dan penyucian jiwa, hati daripada perkara-perkara yang mazmumah, yang tercela, berdasarkan apa yang diajar oleh baginda Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan tajuk-tajuk yang kita bincangkan ini mengasuh, mendidik, melatih hati-hati kita, diri kita untuk semakin menjadi orang yang baik, mengislah apa yang kurang daripada sikap dan perangai kita. Malam ini pengarang kitab kita, dia meletakkan satu bab rentetan daripada tajuk-tajuk sebelum ini. Bab yang dia letakkan adalah ad-dunya. Ad-dunya, ataupun kalau kita terjemah dunia. Dunia perkataan Arab, kemudian kita gunakan dalam bahasa Melayu dunia lah. Dunia. Wallahu a'lam, kita tak tengok lagi apa yang dia sebut berkaitan dengan tajuk dunia ni. Cuma suka ataupun tidak, hakikatnya kita berada di atas dunia. Jadi tajuk ini sangat berkait dengan kita. Sebab dunia yang kita bicarakan ini merupakan tempat kita berada. Dan sekarang tuan-tuan kena sedar bahawa kita berada di atas dunia. Cuma sebelum kita nak pergi kepada huraian yang disebut oleh muallif rahimahullah, pengarang kitab kita ini, saya nak sebut secara umum beberapa perkara yang berkait jugalah dengan dunia ni. Tuan-tuan hadirin mukminin, bila kita sebut dunia ataupun kita sebut kehidupan ni lah, kehidupan secara umumnya, manusia seperti mana yang disebut dalam nas Al-Quran, As-Sunnah, dan dihuraikan oleh para ulama, secara umumnya manusia dalam apa bab sekalipun, hatta dalam isu dunia, terbahagi kepada 3 golongan. Secara umumnya, ini perkara yang tuan-tuan kena faham dulu. Sebelum kita nak deal, berurusan dengan apa-apa bab, kita kena ingat dalam setiap perkara, dalam setiap urusan, dalam setiap tajuk, dalam setiap bab, manusia akan terbahagi kepada 3 jenis. Dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, dalam urusan politik, dalam urusan ekonomi. Saya bagi contoh. Dia akan ada 3 jenis. Dalam apa isu pun, keluar mailah isu apa pun, dalam sehari dua ni kita akan tengok ada 3 jenis. Senanglah bila kita tahu 3 jenis ni, 3 bahagian ni, kita nak letak diri kita ataupun kita nak tengok orang duduk di mana. Hatta bila kita bercakap bab dunia ni pun sekali tuan-tuan akan nampak. Okey? Pertama, jenis yang pertama, golongan yang pertama. Sekali kita relate dengan tajuk kita. Ghulu, melampau, tanattu', melampau dalam apa bab pun, hatta kan dalam urusan ibadat, urusan agama, ada golongan yang bersikap melampau. Bersikap melampau. Hari ini hari apa? 12 Rabiul Awal, Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta
mengatakan dalam urusan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak terkecuali adanya kelompok yang melampau. Dalam bab mencintai hubbun Nabi, dalam bab mencintai Nabi pun ada kelompok yang melampau. Sebab itu, ini saya nak sebut secara umum, bukan nak kait dengan Maulidur Rasul, tapi saya nak, oleh kerana kebetulan Maulidur Rasul, kita nak cerita bahawa manusia yang pertamanya dia ada satu bahagian jenis yang dia kira melampau dalam bab apa pun. Of course lah sesat. Melampau ni geng sesat lah. Saya nak cerita macam mana dia jadi melampau. Tuan-tuan, tak ada mana-mana orang beriman, tak kiralah apa mazhab sekalipun, apa pahaman sekalipun, kita bersepakat bahawa mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang wajib. Sehingga Nabi menyatakan tidak beriman orang yang tidak mencintai Nabi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in, atau kama qala dalam riwayat Muslim. Tak sempurna iman atau tak beriman satu orang yang tidak mencintai aku lebih daripada dia cinta ayah dia, anak dia dan manusia keseluruhannya. Nabi tanya kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, sejauh mana hang cinta aku Umar? Sejauh mana dalamnya cinta engkau kepada aku? Kata Umar jawab apa? Umar kata, sebanyak mana saya cinta pada diri saya, bagaimana saya cinta, kuatnya cinta saya pada diri saya, banyak itulah, macam itulah saya cinta Nabi. Nabi kata tak beriman. Nabi kata tak cukup Umar, tak cukup. Nabi kata tak cukup. Dia kata banyak mana dia cinta, apa yang dia cinta pada diri dia, takat itulah dia cinta Nabi. Nabi kata tak. Umar kata bahkan lebih. Umar kata kalau macam tu saya lebih cinta Nabi daripada diri saya. Nabi kata sekarang baru engkau beriman. Saya nak sebut yang tu dulu supaya tuan-tuan jangan salah faham dan orang salah quote. Sekali dia kata kita tak cinta pula. Kita nak buh kat tu dulu. Kita abang kata kita cinta pasal dia wajib mencintai Nabi, mahabbatur Rasul, hubbun Nabi. Cinta Nabi ni tak ada siapa petikai. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada itu, dalam isu cinta Nabi ni pun ada orang yang melampau. Apa dia? Apabila satu orang dia cinta pada Nabi, dia akan angkat Nabi pergi kepada maqam Tuhan. Jangan main-main. Jangan main-main tuan-tuan. Pasal itu kita senantiasa duk peringat supaya apa benda sekalipun hendaklah kita bersifat wasatiyah. Wasatiyah ni maksudnya takat mana hak Nabi buat, takat itulah kita buat. Saya nak bagi contoh. Apa punca Kristian angkat Isa sebagai anak Tuhan? Kalau orang tanya tuan-tuan, apa sebab, apa punca, kenapa orang Kristian mengangkat Isa sebagai anak Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan. Adakah kerana dia benci pada Isa? Oleh kerana mereka benci pada Isa, mereka pun angkat dia jadi anak Tuhan. Mereka angkat Isa sebagai anak Tuhan kerana perasaan cinta yang sangat dalam terhadap Isa, sehingga mereka melebihi daripada kadar yang patut. Sebab itu antara benda yang Nabi larang, yang Nabi bantras,
daripada peringkat awal dakwah Islam adalah melarang bersifat melampau dalam mencintai baginda. Saya kita bagi contoh sikit, satu dua contoh yang terkini. Tapi saya nak sebut dulu. Hatta kan selalu Allah menyebut dalam Quran dan Nabi sendiri menyebut dia tu siapa? Dia hanyalah abdullah, hamba Allah. Abduhu wa rasuluh. Dia selalu mengulang perkataan abduh, hambanya. Satu hari ada sahabat terlajak melampau lah, angkat Nabi. Dia kata apa? Bima sya'allah wa syi'ta. Melampau. Dia sebut perkataan tu depan Nabi. Bima sya'allah, dengan apa yang Tuhan nak, wa syi'ta, dan dengan apa yang engkau nak. Dia kata dekat Nabi, dia kata apa? Dia kata sesuatu itu berlaku dengan kehendak Tuhan dan kehendak engkau. Nabi kata, adakah engkau nak menyekutukan aku dengan Tuhan? Adakah engkau nak mengangkat aku untuk setaraf dengan Tuhan? Dia kata lagu tu pasal apa? Dia kata lagu tu pasal apa? Pasal dia terlalu cinta, dia terlalu sayang, dia terlalu mengangkat Nabi. Sampai dia kata, apa yang Tuhan nak dan engkau nak. Nabi kata perkataan dan itu menunjukkan setarafnya aku dengan Tuhan. Salah ke? Salah, memang salah. Nabi ajak, hak betulnya apa? Qul bima sya'allahi wahdah. Katakanlah apa yang Tuhan nak saja, bukan Muhammad nak. Kata masya Allah, apa yang Tuhan nak jadi, tak perlu kait dengan Muhammad. Sebab kalau Muhammad nak, Tuhan tak nak, tak jadi. Kalau Tuhan nak, Muhammad tak nak, jadi. Ini bukan soal memperlekehkan Nabi, tapi meletakkan Nabi pada kedudukan yang sebenar. Siapa yang sebut? Bukan saya. Nabi sebut kat kawan tu. Pasal itu bila kita bercakap mencintai Rasul, 3 jenis. 3 jenis. Hatta kan mencintai Ahlul Bait, keluarga Nabi. Tuan-tuan bisa dengar orang mengaku keluarga Nabi, Ahlul Bait, keturunan Nabi. Pun ada 3. Satu yang hulu, melampau-lampau. Kita disuruh selawat pada Nabi. Quran suruh tiap-tiap hari Jumaat kita dengar khatib baca. Tak ada siapa petikai. Tapi sampai dakwa Nabi mai dalam majlis selawat, siap satu kerusi kosong. Tak tengah-tengah. Orang tanya siapa nak duduk? Nabi. Bila dia nak mai, sat lagi kita selawat. Dia mai. Lepas tu dia duduk, kita nak buat apa? Kita mangkit. Biasa tak pergi majlis tengah-tengah selawat mangkit? Biasa pergi tak? Pernah tanya pasal apa mangkit? Kau tuan-tuan pun mangkit lah. Sekali tak mangkit tak boleh makan pula. Mangkit tu pasal Nabi mai. Pasal Nabi mai. Tuan-tuan tahu tak Nabi mai majlis tu? Pasal tu ada kerusi kosong. Ini perbuatan yang secara jelas termasuk dalam sifat ghulu, lampau. Kerana tak pernah ada dalam mana-mana ajaran Rasulullah ajak benda ni. Pasal itu kita kena ingat. Pasal itu antara benda yang Nabi peringat umat dia, hati-hati ghulu terhadap orang saleh. Pasal itu Aisyah radhiyallahu anha cerita, nak jaga
supaya orang bersifat melampau ni, kubur Nabi pun tak tunjuk. Kubur Nabi pun tak tunjuk. Tutup, tak bagi tahu, tak ditunjuk, tak diaklan. Maka dalam apa urusan pun kita akan berhadapan dengan orang yang melampau. Dalam agama. Pasal itu kita tengok ada bab. Bila ulama-ulama bincang dalam kitab-kitab hadis, banyak sebut tentang ghulu dalam agama. Seperti hadis yang masyhur, hadis seorang wanita yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jangan duk ingat ghulu ni dalam urusan dunia saja, urusan agama pun tak boleh. Melampau dalam agama pun tak boleh, tambah melampau dalam bab dunia. Kalau dalam agama pun Nabi tak bagi melampau, tambahlah nak melampau dalam bab dunia. Sekali kita elaborate apa dia tu melampau dalam agama, apa dalam melampau dalam dunia. Satu hari Nabi SAW, kita takut apa? Dia tinggal dunia, dia duduk melampau dalam agama. Tuan-tuan, orang melampau ni kita kena terang lebih sikit. Pasal apa? Pasal yang ni merupakan antara talbis, tipu daya iblis. Sebab apa? Saya kita akan tengok golongan yang kedua. Golongan yang pertama dulu kita cerita. Nabi masuk dalam masjid, hadis yang masyhur. Nabi masuk dalam masjid, Nabi tengok ada tali yang diikat di antara tiang dalam masjid. Tali diikat antara tiang dalam masjid. Kemudian Nabi SAW tanya, tali siapa ni? Dia pakai tali Zainab. Untuk apa tali ni? Untuk apa tali ni? Dia berkata tali ni untuk dia ikat masa dia semayang malam. Sakan. Kita hak yang ceramah pun tak sanggup buat sampai tahu tu. Sakan lah. Dia ikat tali tu untuk dia ikat ke badan dia. Supaya bila dia mengantuk, dia tak tidur. Bila tali tu tarik dia, dia boleh teruskan salat. Nabi, inni akhsyakum wa atqakum lillah. Nabi kata sesungguhnya aku orang yang paling takut. Tak ada orang yang lebih takut Tuhan daripada aku, dan tak ada orang yang lebih bertakwa daripada aku. Nabi kata dalam hadis yang lain, orang yang paling takut pada Tuhan, paling kenal Tuhan, paling bertakwa, dia suruh buat apa dengan tali tu? Tali untuk nak semayang, tak bagi lena tu. Tali untuk ikat, tak bagi lena nak semayang. Nabi yang paling kenal Tuhan ni suruh buat apa? Suruh potong. Suruh potong, bukan suruh tambah tali. Suruh kerat. Nabi kata potong. Potong. Sebab itu dalam agama kita akan berhadapan dengan golongan ekstrim, radikal. Termasuk dah yang terjebak dengan geng-geng pengganas. Cuma kita nak kena bagi clear lah sikit. Melampau tu lagu mana? Sekali kita kan, pasal ada orang dia silap faham, pasal orang duk potret kan, tahu? Orang duk gambarkan orang yang pengganah dia macam ni kan. Berjanggut pengganah apa semua kan. Tak apalah, itu satu bab nanti kita cerita. Tapi saya nak ceritanya, memang tak dinafikan dalam agama ada kelompok yang melampau. Ada. Ini bukan kita cerita hak yang duk di pasar malam tu. Ni bukan kita cerita hak yang duk melahu tepi-tepi laut ni. Kita cerita hak dalam masjid ni. Hak orang duk dalam masjid ni. Yang duk dalam masjid ni tapi kategori ghulu. Melampau. Melampau. Okey? Macam tu juga dalam hadis yang lain. Nabi suruh buang tali tu. Maksudnya apa? Nabi tak bagi sampai teruk macam tu. Bukan agama tu. Kalau kita balik rumah kita tengok bini kita duk ikat tali lagu tu, kita kata cukup mah. Nabi beli tambah. Kan? Yang ni payah kita nak trace. Pasal apa?
Pasal orang tu buat ibadah, bukan dia buat maksiat. Kawan tu semayang. Kita bila tengok orang semayang kan, contoh, tuan-tuan berani tegur orang semayang depan pintu tempat orang nak lalu lalang, berani tegur? Tuan-tuan berani tegur? Kawan tu pacak, orang duk lalu main entrance, laluan utama, dia pacak tang tu, tuan-tuan berani pergi tegur, ni tak boleh semayang tang ni. Dia kata astagfirullah, semayang pun tak boleh lah ni nak era Malaysia baru. Kita tak berani tegur. Kita selalu silap, tahu tak? Kita payah nak, kita duk rasa dia buat benda, dia buat ibadah. Aisyah pun tak boleh nak trace, tak boleh nak tahu. Aisyah dia pun tak boleh nak tangkap. Bukti dia apa? Satu perempuan ni kuat semayang, semayang tak berhenti, semayang tak berhenti, semayang tak berhenti. Dia mai jumpa Aisyah kenal. Lepas tu dia keluar balik selisih dengan Nabi. Perempuan tadi yang kuat semayang, kuat semayang. Sakallah dia punya semayang. Nabi tanya, siapa dia, perempuan mana? Nabi tanya, siapa dia, perempuan mana? Aisyah excited lah. Ui, perempuan ni. Dia sebutlah pasal kelebihan perempuan ni. Semayang. Aisyah cerita. Nabi kata, Aisyah ni dia semangat nak cerita pasal kawan ni hebat. Pada pandangan Aisyah, perspektif dia, dari sudut pandang dia, orang ni sangat hebat kerana semayang, hidupnya dipenuhi dengan semayang, tuan-tuan. Saya nak tanyalah para bini yang duduk belakang tu. Kalaulah laki puan-puan lena tak kerja, tuan-tuan kan marah, ingat apa lena tak kerja apa semua kan, makilah apa semua kan, ingatlah bergaduhlah pasal apa, lena tak mau kerja. Tapi berani tak kata kat dia kalau laki puan-puan semua ni semayang tak berhenti sampai tak mau kerja, balik pagi semayang, duha semayang, lohok semayang, tak berhenti semayang, mayang puasa. Jadi puan-puan ni pun kata, alhamdulillah lah, tak apalah, biarlah dia semayang, saya lah keluar cari makan ustaz weh. Tak berani, sahih tak berani. Sahih tak berani mana? Pasal apa? Pasal laki dia semayang. Dia lah keluar pergi duk cari makan apa semua, balik apa. Yang kau ni Assalamualaikum warahmatullahi, pergi makan, sambung pula semayang, Allahu akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, makan. Yang bini ni jadi hamba abdi, nak kata tak berani pasal duk semayang. Hak ni kena minta fasah awal lagi. Tak berani. Dia kata, ustaz, saya tak berani nak kata apa, nak suruh dia pergi kerja pun dia duduk semayang. Takkan nak larang. Ini kita panggil ghulu. Nabi kata, habaq kat perempuan tu, cukup. Jangan duk buat lagi perangai lagu tu, kelaku lagu tu. Kelaku semayang tak berhenti. Semayang pun Nabi larang. Nabi kata dibimbangi. Tuhan tak jemu nak bagi pahala, takut hampa yang buat nanti jemu. Nabi tak bagi. So saya nak habaknya, dalam agama memang ada kelompok yang melampau. Pasal itu kadang-kadang kita tengok melampau dalam halal haram. Dalam halal haram melampau. Sampai nak cek yang ni, nak cek yang ni kan. Sampai dobi pun nak kena ada halal haram. Bukan kita nak pergi duk tokok mesin tu. Melampau. Itu contoh melampau. Kalau kita wujudkan dobi Islam, semua benda dalam dunia ni kena ada Islam. Dobi Muslim, petrol station Muslim, pasar raya Muslim, semua kena ada, semua kena bezakan. Ada satu tokoh, dia kata semua benda dalam dunia ni dah tercampur dengan haram, kita nak kena pakat ramai-ramai pergi duduk dalam satu pulau, buat game pok kita saja. Tu dia.
Dia kata, lah kita yung ramai-ramai, hok mana satu kepala, kita tinggalkan dunia yang haram ini, dunia yang rosak ini. Kita pergi cari pulau mana-mana, kita pun pencilkan diri kita, buat geng puak kita, semua urusan kita ya. Tak payah bercampur depa semua ni rosak, semua ni apa? Haram. Ini satu bab ni, kan? Satu bab. Kan? Ini satu bab. So bila kita deal dengan dunia, ada orang ghulu dalam urusan dunia. Macam akhirat tadi, ghulu. Golongan yang kedua, golongan yang tak ambil peduli langsung. Satu, dia melampau. Kita akan nampak ada banyak pasien lah melampau kan, melampau. Pasal tu Nabi pun banyak ingatkan sahabat, iyyakum wal ghulub. Sahabat nak puasa tiap-tiap hari pun Nabi tak bagi. Dia nak puasa tiap-tiap hari, Nabi tak boleh. Nabi kata tak boleh. Isnin Khamis cukup. Dia kata dia mampu. 3 hari sebulan dia mampu. Okey, last. Sehari buka, sehari tutup. Daud. Dia kata dia mampu. Cukup tak kat tu? Tengok macam mana Nabi kepak buah-buah nak ghulu. Sebab itu, bila kita deal ataupun kita sebut urusan dunia, orang melampau macam mana? Melampau ni artinya apa? Gila dunia lah. Mudah cerita. Melampau. Siang, malam, pagi, petang, hidup dia dunia saja. Melampau. Salah tak? Salah. Yang ni kita senang nak explain lah. Orang yang melampau dalam urusan dunia, sehingga setiap perkara, tujuan, maksud dia fikir dunia. Yang ni yang kita baca dalam hadis yang dicela oleh Quran dan Sunnah. Tuan-tuan kena ingat lah, jangan melampau. Bukan tak boleh, jangan melampau. Kan? Sampai apa pun dia akan tanya, apa kita boleh? Ada untung ke? Sehingga setiap tindakan dia fikir ada untung dah. Sampai nak semayang pun dia tanya, ada untung? Adalah. Pasal ni kawan ni yang nak bagi projek kat kita ni, dia kuat semayang. Kenalah kuat semayang juga, baru senang nak kira. Okey, aku pergi semayang. Sampai apa benda pun nak kait dengan ada habuan tak? Sehingga kan apa sahaja yang tindakan berkaitan dengan dunia yang boleh merugikan dia, tanpa dia tengok langsung lah bak syurga, pahala, akhirat, dosa, apa bala ni, yang ni memang banyak lah. Memang banyak. Pertimbangan kita selalunya menguntungkan apa yang kita dapat daripada dunia ni. Rugi tak mau langsung. Yang ni melampau. Yang kedua, juga salah, juga tak betul, juga menyesatkan. Apa dia? Tak mau langsung cara ke dunia. Yang ni pun tak betul. Kita akan nampak dua puak ni dalam bab apa pun. Pasal tu dalam isu apa pun tuan-tuan, akan ada orang yang bila dia buat, dia komen, dia bertindak, dia ekstrim, dia melampau. Kan? Pasal tu orang yang kahwin lebih daripada hak padan patut pun melampau, yang tak mau kahwin langsung pun Nabi kata melampau. Yang siang malam pagi petang dunia pun melampau, pun sesak. Yang ni clear, senang kita nak tangkap. Yang tak mau bercara bab dunia pun melampau. Tak boleh. Sahabat Nabi sendiri pun, tuan-tuan tengok, bila Tuhan lantik jadi Rasul, bukanlah 24 jam dia dengan masjid. Sebab itu bila kita berurusan, kita bercakap bab dunia, prinsip ni kena clear, prinsip ni kena jelas. Tidak melampau dalam mencari dunia dan tidak melampau dalam meninggalkan dunia. Tak mau cara langsung. Dunia aku tak mau. Ni dunia.
Tak boleh juga. Lepas itu kadang-kadang ada sahabat mari mengaji, cuti 2-3 hari, tapi dia kata, "Pi mana tak nampak?" Dia tak ada kerja sikit. Alhamdulillah, moga Allah murahkan rezeki. Okey lah, baguslah. Seimbang. Dia main mengaji waktu dia ada lapang, dia ada urusan nak cari nafkah. Pasal siapa nak bagi makan? Dia kena pergi kerja. Pasal itu tuan-tuan baca sahabat, ada kalau sahabat pergi kerja, sahabat ni pergi mengaji. Ada sahabat tu pergi mengaji, sahabat ni pergi kerja. Dan setiap para nabi semua ada kerja. Daud ada kerja, Syuaib ada kerja, Ibrahim ada kerja, Musa ada kerja, nabi pun ada kerja. Dia pun ada kerja. Ma ba'athallahu an-nabi illa ra'al ghanam. Tak ada lah Tuhan hantar para nabi ni semua bisa jadi pengembala kambing. Ada kerja. Sebab itu dalam Islam ada satu ibadat, dia panggil ibadat maliyah. Ibadat yang bersifat harta benda. So tuan-tuan, kita tak kata salah. Kadang-kadang ada ustaz berniaga, tak salah, bukan kita anti dia berniaga, baguslah. Cuma jangan guna agama lah. Dia nak berniaga tak apalah kan. Ada sahabat-sahabat saya yang jual berniaga, buat kerja ni, alhamdulillah. Cuma kita peringat bila siapa-siapa pun bila dia nak berniaga, dia berniaga bagi betul dan jangan pengguna agama dan jangan jual nama Tuhan nak bagi laku. Waktu sajalah kita peringat tentu. Kalau ustaz pun tak kerja, masalah lah dia nak makan mana. Dia pun nak ada anak bini. Kan? Kadang-kadang kita kena faham. Ini tuntutan hidup. Dan Tuhan, dia suruh kita hidup bukan semata-mata untuk, kita kata tadi, ibadat khusus tadi. Dia suruh kita kerja, dia suruh kita cari makan. Dalilnya apa? Sebab saat ni tuan-tuan, bila saya kadang-kadang tak tahulah, mungkin dia tak maksudkan benda tu, tapi kita mungkin faham macam tu. Seolah-olah bila bahas bab dunia macam nak suruh tok buang. Tapi kita tengok bila dia parking pun bukan nak daksen buah kana, belalang juga. Tapi bila dia ceramah dia suruh buang dunia. Oi. Adil lah. Kita nak habaq kat tuan-tuan yang tuan-tuan duk buat kerja lah, tuan-tuan ceburi sektor-sektor ekonomi apa bala tu, teruskan, agama tak larang. Dalil yang paling terang sekali, yang paling jelas sekali, dan kita seronok orang mai kerja, mai mengaji dengan kita. Bila kita sembang dengan dia, dia habaq dia ada bisnes tu, dia habaq dia tanam ni, dia habaq dia buat kerja tu, kita seronok. Kita nak habaq maksudnya apa? Maksudnya dia dapat cari dunia dan dia dapat cari akhirat. Dia kata kalau kita sembang, dia kata lah duk buat apa haji? Tengok tiap-tiap malam mai mengaji, tiap-tiap waktu duk ada. Dia tak buat apa ustaz weh. Duk tengah hari lepas pada lohok, saya keluar pergi depan simak, saya minta sedekah boleh 2-30 ringgit sehari jadilah, lepas tu saya mai sembahyang balik. Alhamdulillah haji, inilah bagus haji. Haji tak ada duk kerja haji, buat macam tu cukup. Kan? Adakah tuan-tuan bangga bila orang mai mengaji, orang mai sembahyang, kita tanya duk buat apa? Dia kata pergi depan desktop, tak tabung sikit, kutip 2-30 ringgit jadilah. Oh, ini bagus. Ini muttaqin. Ini betul-betul takwa. Ini betul-betul orang yang cari akhirat. Tak peduli langsung dunia. Betul ya Haji? Takkan lagu tu agama. Sebab tu saya kata pasal tu kita tak boleh pandang. Kadang-kadang orang ni bila dia mengaji, dia tazkiyatun nufus, dia tarikat sangat. Dia tengok, tu saya nak sebut. Bukan semuanya macam tu. Tapi sebahagiannya bila keluar dakwah, sampai tak peduli langsung anak bini, sampai tak peduli langsung makan minum. Bila kita tanya macam mana tinggal apa, dakwah tak salah. Banyak juga ustaz keluar pergi dakwah, tapi sebelum keluar dia tinggal dulu anak bini dia. Ini sebelum keluar tinggal juga. Tinggal apa? Allah dan Rasul. Ni abang nak keluar berdakwah fi sabilillah. Jadi hang dengan anak-anak abang tinggalkan kepada Allah dan Rasul. Tak kenyang dengan Allah dan Rasul. Dia pandai cakap lah pasal geng grup tu jenis makan nasi kambing punya. Dia kenyang tersandak, yang anak sini semua lapar. Lepas tu bila mat, ini agama. Kita pun tak salah. Quran kata apa? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ini dalil Tuhan sebut dalam Quran jelas.
Pasal tu kita tak boleh buang dunia. Saya sebut ni pasal apa? Sebab kita bila kita baca hadis-hadis, dalil-dalil yang selalu tuan-tuan dengar, sebahagian orang silap. Kita kata tadi dia hulu. Tak mau bicara. Hatta kan tuan-tuan, bisa baca ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Bisa baca ada cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan? Dia sakit, Nabi pergi tengok dia. Dia nazak. Bukan sakit biasa, nazak. Nabi pergi tengok dia. Pergi tengok Sa'ad bin Abi. Tuan-tuan tahu dia nak buat apa? Dia kata, ya Rasulullah, aku ada seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan. Jadi pada pandangan aku ingat nak bagi semua harta aku ni pada Islam. Dia nak wakaf semua. Harta benda dia semua. Sikit pun dia tak tinggal. Masya Allah. Bagus. Kalau tuan-tuan jumpa orang macam tu, dia kata, Ustaz Mazat, ni buku bank, ni geran tanah, Ustaz tukar apilah nama-nama siapa, bagilah pergi kat siapa, semua saya nak serah. Lepas tu kita pun tanya, Haji lepas dah serah semua, bagi duit tanah apa semua ni, Haji nak duduk mana? Saya dah siap kain baju, lipat kain baju apa, saya pun dah habaq Masjid Arau, mereka pun bagi saya tidur Masjid Arau. Saya ingat saya nak tidur Masjid Arau, nak makin mayang apa semua. Sungguh ke Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah lah pasal dia pergi kat ustaz tu. Tapi ini agama. Ini bukan agama. Ini dia panggil apa? Ini dia panggil ghulu. Nabi kata Sa'ad, tak boleh. Tengok Nabi adil. Kawan ni nak wakaf, bukan nak buat tak ketahuan. Dia nak wakaf. Dia nak bagi untuk Allah fi sabilillah. Nabi kata tak boleh Sa'ad, tak boleh. Hang ada anak, tak boleh. Semua tak boleh. Sa'ad kata kalau semua tak boleh tak apa, nus 1/2, ambillah setengah. Nabi kata tak boleh Sa'ad, setengah pun tak boleh. 1/3. Fasulusun kathir. Nabi kata banyak 1/3 ni. Tapi bolehlah 1/3. Itu yang ulama fiqh ambil istinbat 1/3 kadar wakaf tu daripada hadis ni ya. Nabi kata tu pun banyak. Saya bukan nak cerita hak bahagian pertama, saya nak cerita hak hujung hadis tu. Hujung, ingat tak hujung dia kata apa? Nabi kata apa hujung? Apa kata-kata Nabi kepada Sa'ad di akhir hadis tu? Ini menggambarkan bukan Nabi mata dunia, tapi ini maksud agama. Nabi kata Sa'ad, meninggalkan keluarga engkau dalam keadaan mereka itu kaya, hang cari harta, hang tinggal dekat depa, bila hang mati depa boleh harta kaya. Nabi yang sebut ni perkataan Nabi, depa kaya, hang tinggal bagi, hang dah siap, hang dah prepare, reserve siap-siap kat depa, lebih baik. Itulah yang terbaik yang engkau lakukan daripada hang mati, hang wakaf semua, depa jatuh papa ke dana, duk kena meminta-minta. Itu tak bagus. Itu pesanan Nabi kepada Sa'ad. Bagaimana agama mengajar kita melihat dunia. Cuma janganlah pula saat ni tuan-tuan duk pegang buah tu, tak mahu mengaji pula. Dah ustaz kata nak kena cari, nak kena tinggal beda depa. Jadi saya duk puluh, duk pergi tengok tak mana nak beli lagi. Oh. Kita duk ni duk habang 3 pok ni, kita duk habang 3 pok ni. Saya tak mau cerita banyak bab jangan duk penting dunia ni pasal tuan-tuan duk dengar banyak ustaz duk bahas dah. Cuma saya tak mau kita sesat dalam memahami macam mana kita nak urusan dengan dunia. Pasal tu bila orang tanya Nabi, satu orang pakai baju cantik, pakai kasut cantik, baju dia cantik, baju dia mahal, cantik, elok, kasut dia elok, rumah dia elok. Tu semua apa tu? Baju apa baju? Baju dunia ke akhirat? Baju dunia. Pasal apa kita kata baju dunia? Tak ada siapa bawa pergi akhirat. Esok mangkit kubur, pakat duk tolak ni. Apa tu beg roda lagu pergi Mekah tu, pakat duk heret. Tuan-tuan heret ada beg tu. Pergi Mekah tu kan ada beg roda tu, beg jalan jauh tu, tuan-tuan heret ada esok di padang mahsyar. Dia kata alhamdulillah lah boleh 2 beg. Takkan nak tinggal ni semua baju mahal-mahal, kain-kain mahal ni, kain jekel apa semua ni, jenis-jenis elok ni. Tak bawa. Itu kita kata baju tu baju tu dunia.
Oleh kerana baju tu dunia, tuan-tuan semua. Sama ada dua pilihan. Telanjang lah. Orang tengok apa sih hang telanjang? Aku betul-betul cari akhirat. Baju ni sebahagian daripada dunia. Dunia kita kena buang. Tahu? Nabi kata, innallah, jawapan Nabi tu, innallaha jamil. Allah itu maha cantik. Dia sukakan kecantikan. Dan Tuhan dalam banyak dalil, dalam banyak nas, suruh kita buat yang baik, yang cantik, betul tak? Allah kata, khudhu zinatakum. Tiap-tiap kali hampa nak pergi masjid, hampa ambil lah pakaian, perhiasan yang terbaik. Dan kita tahu itu semua bahagian daripada. Dan Nabi pun sebut kan, di antara tanda-tanda syarat untuk bahagia di dunia, apa dia? Rumah yang selesa, kenderaan yang elok. Tak salah. Maka sebab itu orang beriman, orang Islam, apabila kita sebut dunia, kita kata berurusan dengan kehidupan dunia, bukanlah bererti kita membuang ataupun menolak dunia itu. Tetapi yang disebut oleh pengarang kitab kita, kita menggunakan dunia itu untuk membeli akhirat. Beli akhirat. Pasal itu Nabi dalam kehidupan dia, kita tengok Nabi Rasulullah, contoh tauladan yang terbaik. Dalam soal kehidupan, makan, minum, pakaian, dia makan apa yang orang bagi. Dia makan kambing. Dia makan, bukanlah maksud dia makan benda-benda yang lekeh, tapi ada kadang-kadang orang bagi kambing dia makan. Artinya dia tak tolak rezeki. Dan Allah pun tak pernah larang untuk tuan-tuan cari rezeki. Bahkan dalam ayat yang kita baca tadi, lepas sembahyang Tuhan suruh buat apa? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Apabila kamu selesai sembahyang Jumaat, itu urusan akhirat, sembahyang urusan akhirat. Lepas daripada kamu selesaikan urusan akhirat, kamu buat apa? Fantashiru fil ard. Tuhan kata fantashiru, hampa keluar daripada masjid. Tuhan suruh keluar daripada masjid. Tengok tuan-tuan, lepas sembahyang Tuhan atok dah dunia ni, hampa keluar daripada masjid, hampa pergi carilah rezeki masing-masing. Demikian Tuhan ajak kita umat Islam. Pasal itu Quran pun cerita, siang untuk apa? Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang untuk kamu menjalani kehidupan. Pasal itu Allah atok ibadat ada time dia. Tuan-tuan kenal Atha bin Abi Rabah. Atha murid kepada Ibn Abbas. Dia hamba kulit hitam. Alim di Mekah, alim, sangat alim. Tabi'in, Atha bin Abi Rabah. Sangat hebat. Sehingga khalifah pun main mengaji dengan dia. Atha, dia bahagikan hidup dia pada 3 bahagian. Dia bagikan hidup dia pada 3 bahagian. Atha, kalau kita baca, 1 bahagian untuk dia ibadat, 1 bahagian untuk dia cari hidup, 1 bahagian lagi untuk dia mengaji dan menuntut ilmu dan mengajar. Sehingga ada bab ni, mengaji pun ada bab tau tuan-tuan. Mengaji pun ada bab. Larangan melampau dalam mengaji dibimbangi kita futur. Dalam bab apa pun tuan-tuan, Nabi tak bagi kita bersikap melampau. Sebab itu kita kata memang dunia ini, Quran kata apa? Mata', kesenangan yang ghurur, menipu. Dan Nabi pun bila orang mari jumpa dia kan, dia tidur ada bekas di belakang. Dia mangkit tidur ada bekas di belakang. Dia pun kata, ya Rasulullah, belilah apa-apa lapik bagi tidur selesa sikit, bagi elok sikit. Kan, bagi tidur elok sikit. Nabi kata, tak apalah, tidur padang patutlah, cukup-cukuplah. Kita ni orang yang berdagang atau orang yang musafir. Dunia ni kita berhenti saja berteduh. Bukan kita nak duduk terus, bukan kita nak tongkat dunia. Habis letih kita berjalanlah balik. Yang kita nak pulun sangat buat apa? Bukan Nabi suruh buang, tapi hendak macam kita ni, teknologi ni. Ni rakaman ni. Ni tuan-tuan, berapa ramai orang boleh tengok rakaman ni? Bukan kita boleh free ni.
kamera ni berapa puluh ribu ni. Dan kita nak perlukan lagi 2-3, nak kena perlukan lagi. Dan tuan-tuan kalau ada duit, boleh tolong beli. Ada 10 ribu, bagi dekat mereka ni. Mereka nak beli kamera baru. Tapi kalau semua duk subhanallah, 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 pagi petang, nak kena pergi minta kat Cina juga lah. Itu maksud saya. So, kita perlukan tuan-tuan. Kita perlukan ekonomi tuan-tuan. Kita perlukan duit tuan-tuan. Dan tuan-tuan bila nak infak, sebab itu Arab kata apa? Sebelum kita nak bagi, kita kena ada. Fakidus syai'. Orang yang tak ada, macam mana dia nak bagi? Dan tuan-tuan kena faham. Dalam agama cukup banyak ayat infak. Kita pun seronok duk bacakan ayat infak. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Quran sebut tentang harta. Apa maksud dia? Mudah tafsirnya, satu orang tak akan boleh beramal dengan ayat ini. Tak akan boleh buat apa yang ayat ni suruh kalau dia tak ada harta. Kita disuruh ikut apa yang Quran sebut kita kena buat. Salah satu yang Quran suruh kita buat, infak dengan harta. Macam mana kita nak penuhi tuntutan ayat ni kalau kita tak ada harta? Ini maksud dunia yang saya nak sampai malam ini. Kita bagi laluan kepada azan. Sekali kita sambung sikit apa yang disebut oleh pengarang kita berkaitan orang beriman dan dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Okey tuan-tuan. Simpulan yang boleh kita buat adalah dalam urusan dunia sekalipun termasuk akhirat, hindarilah bersifat melampau. Hatta kan kita biasa dengar hadis, kan? Tapi tuan-tuan jangan yang keliru lah kan. Kita biasa dengar hadis. Ahbib habibaka haunan ma. Cintailah sesiapa pun yang kamu cinta. Ni Nabi kata ni. Ahbib. Sayangilah, cintailah sesiapa pun yang kamu nak cinta, nak suka, nak sayang. Dia sebab bahayanya tang sayang ni. Bila dia sayang ni, dia jadi buta kan. Cinta itu buta. Betul lah. Sebab itu Nabi peringat kita, sayang tak apa. Haunan ma. Padan patut. Sebab tu saya tuan-tuan, kita yang di bawah ni, relax, cool, tenang. Jangan meloncat sangat. Kan, depa. Lah urusan politik umpamanya, kita tenang, relax. Parti bukanlah agama. Parti bukan agama. Pasal itu ada yang 40 tahun duduk dalam parti tu boleh keluar parti lain. Biasa, tak apa, normal, ikutlah. Kan, perjuangan, tak ada salah. Mungkin dulu dia nampak parti tu bagus, dia pergi parti tu, tak apa. Kita kena meloncat. Bila nak meloncat? Dulu dia main masjid, lah dia duk belarak dengan tek pusat. Hui! Bila? Meloncatlah. Dulu dia terang, lah dia bunga. Okey, nak buat apa, tak apa. Bulan ke, bunga ke, kati ke apa ke? Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dia orang Arab, masjid Arab tu lah dia main-mayang Jumaat. Lah lepas dia masuk bunga, dia tak main-mayang dah Jumaat. Sekarang dia buat apa? Dia tak dia mayang pun tak dah. Beratlah. Semua semayang. Tak payah melampau lah. Kan? Ini idealisme perjuangan. Kan? Siapa tuan-tuan rasa yang tu baik? Ijtihad. Ingat, ijtihad ni bukan dalam fiqh saja. Bukan ijtihad ni apa? Pandangan lah. Pandangan ni bukanlah hukum fiqh lah. Politik pun. Pasal apa dia ni dulu tak lawan kau ni, lah dia pergi kawan dengan kau ni pula. Ijtihad tu boleh berubah. Dulu tuan-tuan biasa dengar Imam Syafi'i. Sebut sikit Imam Syafi'i. Meninggal tahun 204 Hijrah. Dia terkenal dengan qaul qadim.
pandangan lama, dan qaul jadid, pandangan baru. Qaul qadim merujuk fatwa-fatwa di Iraq. Qaul jadid merujuk kepada fatwa-fatwa dia, pandangan dia di Mesir, kerana dia meninggal di Mesir. Artinya apa? Dia ubah pendapat lah. Jadi untuk satu orang ni dalam urusan fatwa agama pun boleh ubah fatwa, pendapat. Dulu kata boleh, dulu kata batal. Qaul qadim batal, qaul jadid tak batal. Ni hukum. Apatah lagi pendapat politik, tak ada apa sangat duk meloncat ni hok ujung hok tak ada apa. Nombor ahli pun tak ada, ni hok meloncat sangat. Relax lah, bertenang lah. Kan? Bergerak apa? Gerakkan lah kan. Gerak dan makan. Cukup. Dan saya duk tengoklah hadis-hadis azab kubur. Tak ada lagi lah hadis yang malaikat akan tanya tentang pati. Dulu masa hidup pati apa? Duduk sampai habis ke ataupun keluar? Dia tak tanya. Betul yang kita sampai nak naik gila, sampai nak merian ni, macam merian tengah-tengah tu tukar parti ni pasal apa? Relax lah. Dia bukan tukar akidah. Yang melampaunya apabila dia mengangkat parti itu sehingga ke tahap agama. Yang tu yang dia melompat sangat. Apabila parti itu setaraf dengan agama sehingga keluar parti macam murtad, ini dia panggil ghulu. Sampai hang kena mengucap balik ni. Amboi sakan parti ni pun bila yang daftarnya? Zaman Nabi ada, tak ada lagi parti ni. Ini semua wadah perjuangan. Saya tak kata mana betul mana salah. Ini pun pada pandangan tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita tengok semuanya niat yang baik. Apa yang mereka munyi pada kita, wallahu yata. Nahnu, kita ni orang awam senang ya. Nahnu nahkum bi zawahir. Kita hukum apa yang kita nampak. Apa yang mereka sembunyi, apa agenda, hidden agenda mereka, tersebaliknya mereka mohong kita ke apa? Wallahu yatawalla as-sarair. Apa jawablah esok dengan Tuhan. Kita hiduplah. Siapa naik pun saya nak kena ceramah, cari makan juga. Siapa naik pun tuan-tuan mu nak kena ceramah. Adakah naik parti baru hak yang penoreh getah? Kami tak payah noreh dah. Getah keluar Kediri lepas kerajaan baru. Sakan kerajaan baru no. Untung hampa pangkah Pakatan Harapan hari tu. Pasal apa? Getah keluar Kediri. Sawit bergolek Kediri. Kita nak kena keluar pukul 6 pagi, toreh juga. Yang naik kereta besar, mereka yang menang lah. Apa yang hampa nak kalut sangat? Yang kita sampai nak berbalah-balah sampai sakam lompat-lompat ni kan. Pi di kedai pun kita kena bayar Kediri juga. Dulu pun bayar Kediri, dah pun bayar Kediri. Doa bagi Tuhan, bagi pemimpin kita jadi baiklah. Cukuplah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dah dia naik nak buat macam mana dia naik? Tuhan yang naik, bukan kita lantik, Tuhan yang pilih. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Tuhan yang memilih siapa yang dia nak bagi kerajaan. Depa naik, alhamdulillah. Selamat kita tak ada pertumpahan darah. Lau kana li da'watul mustajab, kata Imam Ahmad. Mungkin kita berbeza pandangan, mungkin kita tak setuju semua, tapi Imam Ahmad kata kalau kita nak doa pada pemimpin, doa elok-elok. Pasal apa? Kalau dia baik, baiklah kita semua. Kalau kita doa tak elok dia tu, pi habis kat kita semua. Ini ahli sunnah. Bukan makna kita sokong, dah ada benda tak setuju kita bagi mentah. Tapi jangan melampau. Hatta dengan bini. Saya habaq, saya selalu sebut. Kalau kita tak setuju, kita tukar, tak setuju, kita tukar, tak setuju, kita tukar. Jenuh tukar laki. Dia pergi makan kenduri minggu ni, dia bawa lelaki lain. 2-3 bulan pula lepas habis iddah, dia pergi makan kenduri, bawa lelaki lain. Mana lelaki tu? Kain plekat, buang sidai tang meja, cemuih ku cerai buang. Bawa lelaki lain pula. Kita nak ingat lelaki ni bagus ya. Mai pula. Lelaki lain pula. Baju apa semua tak mau nak artis mereka, aku cerai buang, ambil orang lain. Tak lekat lah. Kita doa bagi jadi baik, sabar. Pasal itu Nabi kata apa? Quran kata apa? Kalau ada benda kamu tak suka dengan isteri kamu, doa bagi jadi baik. Mungkin ada perkara yang baik pada pandangan kamu, hak lain lah. Syukur. Yang pentingnya syukur. Okey. Balik pada tajuk kita, kesimpulan yang kita nak buat, Nabi kata berpada-pada. Sebab apa? Boleh jadi orang yang kamu kasih dan cinta itu bertukar
kekar menjadi orang yang kamu bermusuh dengannya. Jadi dalam urusan dunia pun sama. Kita cari dunia, kemudian kita gunakan dunia itu untuk akhirat. Simple. Sebenarnya tajuk dunia ni cukup mudah. Tuan-tuan boleh faham sendiri. Cuma kita nak sebut supaya tuan-tuan tidak terjatuh dalam gulu tadi. Kan? Tapi saya nak kena ingatkan jugalah. Dunia ni bukan calang-calangnya. Dia satu benda yang sangat menarik. Pasal itu Nabi kata dunia khadirah. Dia sesuatu yang sangat hijau. Pasal apa Nabi sebut hijau? Arab fahamlah, duduk tengah padang pasir. Kan? Dia kelih apa? Ketui batu, padang pasir. Kelih batu, kelih tanaman hijau segi. Dia celapak tu. Kan? Pasal itu dia suka hijau-hijau ni, dia suka pemandangan alam ni kan. Dia pasal tempat dia tuan-tuan pergi, duduk Mekah 2 minggu. Jam kita. Kiri kanan ketui batu. Kan? Biwadin ghaira zi zara', tak ada apa tanaman. Bila kita Nabi kata hijau ni sesuatu yang menarik. Pasal itu tuan-tuan, saya nasihatkan hati-hati dengan dunia. Sebab dia menipu. Saya menasihatkan diri saya, bukan saja tuan-tuan, saya pun menasihatkan diri saya. Tak salah kita cari, cuma jangan kita tertipu dengan dunia. Dia masalah apa tertipu ni? Masalah tau. Pasal apa? Semua yang kena tipu tidak pernah tahu dan sedar dia kena tipu. Pasal itu tuan-tuan tak payah tanya, macam mana hang waktu kena tipu tu tak sedar? Kalau aku sedar, aku tak kena lah. Ya hang ni pun satu lah. Masalah yang berat berkaitan dengan tipu ni apa? Masa ditipu tu kita perasan ke tak? Kita tak perasan, tu problem dia. Sebab itu kita nasihatkan tuan-tuan. Kita takut apa? Takut tuan-tuan tertipu dengan dunia. Ustaz, saya tak tertipu. Macam itulah juga masa masuk skim Pak Mantelo tu, orang kata muhung. Kita kata apa? Doa tak muhung ah. Doa tak muhung ah. Doa tak muhung ah. Doa tak kena tipu ah. Mana ada orang kena tipu pergi mengaku, betul aku tahu dia tipu tapi aku nak masuk juga. Ni pun aku tahu aku duk kena tipu ni. Tak ada. Dia ada satu sindrom tau, sindrom penafian. Dia duk kata dia tak kena tipu macam tu, kita kata, "Syekh, entah ni dah hanyut dah ni, dah tenggelam dah ni, dah kena tipu dengan dunia." Dah tak kena tipu lah kan. Macam mana tak kena tipu? Siapa dia yang boleh habaq kata dia kena tipu? Orang yang lain luar. Nak harap dia tu sedar susah. Cuma manusia ni dia akan sedar jugalah. Bila malaikat tanya siapa Tuhan hang, masa tu dia sedar. Masa tu automatik dia sedar. Sebab tu kita perlukan kuliah-kuliah macam ni, nak menyedarkan kita sama ada kita ni kena tipu ke tak. Jadi jawapan malam ni yang berada di sini secara jelas dan confirm sahih tak kena tipu. Jadi tuan-tuan boleh balik dengan tenang lah. Siapa yang ada dalam majlis ni, saya memberi maklumat bahawa tak kena tipu. Pasal apa? Kalau kena tipu takkan duduk di sini, saya duduk di luar. Saya duduk menyangkui ya. Kita pergi satu masjid tengah bendang. Masa tu azan maghrib. Kita lalu. Bila kita tengok kiri kanan, kita tengok mereka banyaklah yang kena tipu kan. Pasal apa? Maghrib duduk tengah bendang, kena tipu lah. Tapi kalau kita tanya, dia, "Oi, syok kena tipu." Tuan-tuan lalu tengok orang duk mengai ke, duk lagi tengah buat kerja kan, tengah-tengah maghrib dia, "Oi, syok kena tipu." Siapa tipu? Dunia telah menipu hang. So mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. So jangan tuan-tuan jatuh dalam salah satu. Ibn Taymiyah menyebut bahawa manusia ni dia akan sesat. Satu, dia bersifat terlalu melampau dalam apa-apa perkara. Yang kedua, dia tak ambil peduli langsung. Yang ni pun tak salah lah. Semayang sangat tak berhenti pun sesat. Tak semayang langsung lagi jelas sesat lah. Tak mangkit subuh. Subuh tak mangkit, sesat. Mangkit tapi buat 3 pun sesat. Kita balik, tengok anak kita tak mangkit. "Oi, anak jadi setan lah, tak mangkit lagi. Mangkit kah? Nak cerah dah tu." Lepas tu kita masuk dalam bilik, tengok bini kita mayang 3. Kita kata, nak tegur ke tak? Sama sesat lah. Lebih sesat daripada yang tak mangkit tu. Hak tak mangkit tu tak sesat sangat. Hak yang buat 3 tu lagi sesat.
Pasal apa? Pasal yang tak mangkit tu dia tahu tak kata dia tak mangkit. Dia tahu tak berdosa. Dia tahu. Tapi yang buat 3 ni, dia duk rasa dia betul. Yang tu bahaya. Kan? Hak ni kita suruh dia mangkit, dia mayang. Hak tu kita nak suruh dia mayang jadi 2. Dia kata apa? Salah 3. Kan? Maka sebab itu kata apa? Al-Auza'i, orang yang melakukan maksiat iblis suka tapi tak berapa sangat. Al-Auza'i, tabi'in. Kata Al-Imam Al-Auza'i, iblis suka orang buat maksiat tapi dia tak berapa nak berkenal lah sangat. Suka-suka. Pasal apa? Maksiat ni orang tahu kata salah. Tapi iblis sangat suka. Ahab, sangat suka kata Al-Auza'i kepada orang yang buat bid'ah, buat ibadat yang salah. Sebab apa? Pasal dia tak tahu kata benda tu salah dan dia takkan tinggal. Maksiat dia akan tinggal. Dia tahu salah, cuma dia tak bertaubat lagi. Tapi bid'ah, benda tak betul ni, kalau dia buat, dia tak tahu kata benda tu salah, dia duk rasa kata betul. Yang ni payah kita nak berbetul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita dan Allah memberkati kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.